Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi tajuk kita pada kali ini manisnya persaudaraan. Manisnya persaudaraan. Jadi maksud ayat ini wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu dan berpeganglah dan berpegang teguhlah kamu bihablillah dengan tali Allah jami'an keseluruhannya, yakni agama Islam. Wala tafarraqu, wala dan janganlah kamu tafarraqu bercerai-berai. Wazkuru dan kenanglah nikmat Allah, nikmat Allah alaikum kepada kamu. Iz kuntum a'da, ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Allah ataupun dengan nikmat Islam itu sendiri. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum, maka dengan nikmat tersebut, nikmat Allah itu, kamu menjadi ikhwana, orang Islam yang bersaudara. Orang Islam yang bersaudara. Wa kuntum ala safahu hufratin minan nar, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka. Duduk orang Arab ni duduk di jurang neraka pada waktu itu. Disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk, yakni hidayahnya. Jadi ayat surah Ali Imran 103 ini dia ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang kitab ni lah, kitab budak-budak sekolah ni. Semasa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj bermusuhan. Melalui agama Islam, Rasulullah SAW telah berjaya menyatukan mereka. Pada suatu masa, seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj. Dia suntik perkauman. Disuntik. Kita pun sama ni. Sirah ni dia akan berkisah perkara yang sama dah. Kita akan disuntik oleh perkauman dah. Sehingga mereka hampir berbunuhan. Hampir berbunuh-bunuhan. Namun demikian, Rasulullah SAW telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turunlah ayat
101 hingga 103 surah Ali Imran. Jadi huraian bagi maksud berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala ini menurut Ibnu Mas'ud, tali Allah bermaksud agama Islam secara keseluruhannya. Oleh itu berpegang dengan tali Allah bermaksud berpegang dengan ajaran Islam. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan sepenuhnya. Tak boleh ambil sikit, separuh-separuh, suku-suku, sebahagian-sebahagian. Tak, kena ambil semua. Tak. Waima, bab poligami pun kena ambil. Tak. Kena ambil. Tak. Kena ambil semua. Tak. Segala hukum-hukumnya. Jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tak. Nanti kita akan hurai. Mengikut Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad izastaka minhu uswun tada'a lahu sairul jasadi bi syahri wa humma. Yang membawa maksud perumpamaan orang mukmin itu dalam saling berkasih sayang ini, persaudaraan dan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Apabila salah satu daripada anggota badan sakit, seluruh badan merasai kesakitannya dan tidak lena tidur. Hadis ni dia ayat doktor. Ayat dia tu ayat doktor. Ayat hadis ni ayat meliputi kedoktoran. Sakit gigi habis sakit. Padahal sakit gigi orang cakap kalau sakit gigi cabut gigi lah. Sakit kepala cabut kepala gitu. Dia gitu. Tapi adalah maksud dia ayat sains kedoktoran tu ada dalam hadis. Cara mengukuhkan persaudaraan, dia ada tiga aspek, tiga juzuk. Yang pertama bab hati, yang kedua bab lisan, yang ketiga bab perbuatan. Ini kena faham dalam bab persaudaraan. Terutama kita jemaah-jemaah jemaah kita ni . Jadi hati ini yang pertama ni perlu ikhlas. Biar orang nampak tak ikhlas, tapi atas diri kita tu buat ikhlas. Dia akan muncul keikhlasan. Sama dengan Rasulullah cakap, nak khusyuk, buat khusyuk. Dia akan datang khusyuk. Ikhlas, yakni tidak ada sesuatu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Itu ikhlas. Dua bentuk. Taat kepada Allah dan Rasul. Itu ikhlas. Yang kedua, dalam bab hati ini bersangka baik. Ana fi azanni abdi. Itu ayat hadis kursi. Aku bersama sangkaan hamba pula. Kalau hamba ku cakap sakit ya. Tapi kalau hamba aku ni duk main husnuzon, sihat. Kerah sihat. Tak sihat. Kalau main sakit letih sakit betul.
Tak cukup duit, tak cukup duit, tak cukup. Ana fi azanni abdi, aku bersama sangkaan hamba-Ku. Kita hendaklah menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk kepadanya. Ini satu lagi. Kita bersangka buruk pada orang lain, sangkaan buruk itu akan datang kepada kita. Sama dengan orang buat sihir sebenarnya. Orang yang membuat sihir ni, tukang sihir ni, dia tak kena pada diri dia. Orang yang datang minta tolong orang sihir ni. Kalau benda tu tak dapat dipatahkan oleh orang yang sepatutnya kena, benda tu akan datang balik pada kita. Macam mana kita nak lepas? Itu cerita dia. Jadi jangan bersangka buruk kepadanya. Dia orang panggil apa? Ada satu ilmu ni, ilmu ain. Ilmu ain. Kalau orang Arab ni, ketua kabilah ni, dia memiliki ilmu ain. Apabila dia tengok, dia buat sangkaan jadi lah. Yang kedua, tadi hati. Yang kedua, lisan. Ucapan salam. Dari segi lisan, ucapan salam. Ini jadi kontroversi zaman PKP ni. Letak tangan di dada. Letak tangan di dada. Setengah ulama cakap tak perlu buat itu. Saya bakal salam. Dengar tak dengar nombor 2. Setiap kali bersua muka dan hendak berpisah, hendaklah memberikan dan menjawab salam. Cukup dengan salam. Dalam bab salam ni, dia ada satu malaikat bersama dengan bab salam. Dia panggil malaikat, jabatan dia jabatan kiraman khatibin. Jadi malaikat kiraman khatibin ni banyak. Jumlah dia banyak. Kalau kiraman khatibin ini satu jabatan khusus. Kalau dalam polis jabatan siasatan jenayah, G7, G8, dia gitu. Jadi untuk bab salam ini dia ada satu malaikat, jabatan malaikat khusus, iaitu kiraman khatibin. Apa kerja kiraman khatibin ni? Contoh abang dia bagi saya salam, saya tak dengar, ataupun saya tak jawab. Jadi situ jangan sakit hati. Jangan susah hati, jangan terasa hati. Sebab salam yang tidak terjawab ini akan dijawab oleh grup kiraman khatibin. Kiraman khatibin ni dengan saya ni jauh mulia dia. Jauh mulia kiraman khatibin berbanding dengan Perdana Menteri sekalipun, Sultan, Agung dan sesiapa sahaja. Jadi tidak perlu tergoris hati. Teruskan bagi salam. Kalau tidak berjawab itu akan dijawab oleh kiraman khatibin lebih hebat daripada Tok Guru sendiri yang tak jawab. Yang kedua, dari bab lisan ini, bertegur sapa. Bertegur sapa. Ini bab persaudaraan, mesti ada bertegur sapa dalam bab percakapan itu sendiri. Orang bisu sekalipun, dia kumat kamik tu, dia bertegur sapa tu. Saya pernah jadi pengadir orang bisu. Orang yang bisu orang bisu main bola. Ada orang bisu main bola, dia ada kad khusus untuk dia. Rupa-rupanya dia orang pun beta juga keputusan mengadir. Cuma tak bunyi. Main ada juga. Itu bab lisan. Maksudnya walaupun dia tu tidak mempunyai suara, dia ada kaedah dia .
Macam surau kita lah. Tak semua pandang muka. Tak semua ada duit untuk beli barang. Tapi buatlah ikut kemampuan masing-masing. Kalau orang zaman-zaman dulu ni, dia cakap apa? Dia cakap yang bahagian apa, gatal, ada kurap, yang tu bahagian pikul bulu. Itu bahagian pikul bulu. Yang apa, yang tempang, tahu tempang, kecoh. Orang Kelantan panggil kecoh. Tempang, jalan sengit. Itu bahagian apa, rata kat tanah. Dia rata kat tanah. Yang bahagian kecil, tahu kecil. Kecil ni dia mata sebelah itu. Orang Kelantan panggil kecil, orang Terengganu panggil apa? Lesen. Okey. Yang bahagian tu bahagian betulkan laras. Dia betulkan laras. Dia betulkan laras. Yang pekak. Yang pekak ni bahagian cucu bulu. Ni cerita orang main meriam bulu ni. Yang pekak tu bahagian cucu. Yang buta bahagian cek. Tabat habis ke belum lah. Kalau keluar api tu tak apa. Tak buta. Tak buta mata. Kalau terpercik ke mata pun tak buta. Maksud dia gitu. Jadi ikut keupayaan ataupun kepakaran masing-masing lah. Benda tu akan jadi cantik lah. Tu orang-orang tua cakap lah. Dari segi perbuatan, membantu mereka yang memerlukannya. Bantuan ini dapat merapatkan hubungan baik sesama insan. Dalam bab perbuatan juga, menunaikan solat berjemaah. Ini dalam bab persaudaraan ini mesti dilakukan solat berjemaah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis kursi dia kata, aku takjub pada manusia. Ada juga Allah Subhanahu Wa Taala takjub pada manusia. Padahal kita ni ciptaan dia lah. Dia cakap aku takjub pada manusia. Takjub Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia. Kenapa? Apabila manusia itu beramai-ramai solat pada aku, beramai-ramai solat pada aku, solat berjemaah, aku takjub. Jadi takjub pada diri manusia. Walaupun kita ni ciptaan dia, Allah Ta'ala sendiri yang takjub. Dia ada satu lagi, Allah benci pada manusia. Apa yang paling benci? Abghidullahu talaq. Kahwin bercerai. Jangan bercerai. Nak kahwin dua ke jangan bercerai. Tahan sampai kita mati dah. Biasalah lelaki ni mati dulu dah. Tahan. Sebab apa tahan? Sebab aku takut dibenci oleh Allah. Abghidullahu talaq. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tolak ataupun perceraian. Okey, salah satu cara mengukuhkan persaudaraan sesama Islam adalah dengan menunaikan solat berjemaah. Sebenarnya dalam kita merapatkan solat tu, sebenarnya dari segi kedoktoran dan perubatan, dia mengeluarkan satu aura. Dan aura itu boleh memberi suntikan rangsangan untuk kulit kita itu mendapat signal untuk aktif.
betul aktif. Sel akan aktif. Bila sel ni aktif, dia akan segar balik. Dia gitu. Ada ra dia mari ra dia mari. Apabila ra dia mari, cah-cah negatif dia panggil cah-cah negatif ni bagus, cah-cah negatif ni bagus, cah positif tak bagus. Kalau kita nak dapatkan cah negatif ni, cah negatif bagus cah positif je tak bagus. Jadi kita duduk di tepi air terjun tu, dia ada satu aura antara kita dengan air terjun. Itu di situ dia ada cah negatif. Cah negatif ni boleh memberi kebaikan untuk kesihatan kita. Kalau kita belajar dalam kedoktoran, ada beberapa bab diakui sendiri oleh doktor. Ada aura pada setiap sok yang bersentuhan. Tapi disebabkan kita PKP ni, kita pun ikutlah ulama WHO lah. WHO. Okey. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi suratil Hujurat, innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang memberi maksud, sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Dapat rahmat, bersatu berbakti pun dapat rahmat. Dulu tak pernah fikir rahmat sebenarnya. Jaga benda tu dah. Okey, hikmah persaudaraan dalam Islam pada individu tu sendiri. Memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan sesama saudara Muslim yang lain. Dan seterusnya, mententeramkan jiwa kerana semua orang saling menyayangi. Itu fitrah. Fitrah manusia ini untuk disayang. Kalau mengikut keperluan Maslow, keperluan Maslow, atas sekali dia nak kasih sayang. Makan minum ni bawah-bawah. Pakaian bawah. Apa lagi? Tempat tinggal bawah. Atas sekali tu keperluan manusia kasih sayang. Tapi benda ni Islam dah cakap awal-awal lagi. Hablu minallah wa hablu minan nas wala tafarraqu. Pada keluarga dia akan membentuk keluarga yang bahagia kerana setiap anggota keluarga saling menghormati. Apabila kita ada persaudaraan, rasa persaudaraan. Tapi dalam apa asbabun nuzul tadi lah. Dia cakap disebabkan Rasulullah berlakunya persaudaraan. Kalau tidak berbunuh-bunuhan, akan perang kembali. Nanti saya ulas cerita dia untuk asbabun nuzul. Mengeratkan hubungan silaturahim dan keluarga kerana telah dididik dengan adab dan tata susila yang baik. Dalam kekeluargaan kita ni, orang utama yang kita kena bantu adalah muqarrabin. Orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat? Abang kita. Kena pula adik-beradik kita yang jaga mak kita. Dapat gaji, tak payah berkira. Kita duduk jauh. Nasib baik ada abang tolong jaga mak. Jangan berkira. Tapi kadang-kadang orang perempuan ni dia tak faham. Contoh abang kita jaga mak, kita pun bagilah
dia nak buat projek tak jadi pun. Tak jadi, asyik fail je. Tapi bagi je. Bukan cerita projek tu sia-sia ke apa. Itu tanggungjawab kita. Sama dengan kalau adik-beradik hutang ni. Jangan harap dibayar. Bagi je. Bagi pun kita rasa kalau dia tak bayar tak ada apa-apa. Mungkin dia ada minta 10,000, tak boleh, aku boleh bagi 1,000. Maksudnya gitu. Kita dengan muqarrabin. Tok guru ajar kita nak bersedekah. Ni tabur. Duit ada berapa? 10 sen. Duit ada 10 sen. Nak masuk tabung instant. Tabung sini boleh tak? Dalam 10 sen tu 2 sen mak aku, 2 sen bapak aku, 2 sen adik-beradik aku, 2 sen lagi isteri aku baru masuk. Kalau kita masuk 10 sen, itu engkau RM1, 10 sen untuk ni, 10 sen untuk ni, 10 sen untuk ni, 10 sen untuk niat. Innamal a'malu binniyat. Gitu kaedah nak bersedekah. Bukannya letak. Kalau kita letak 1 juta sekalipun tanpa niat, tak sampai pada orang tua kita dalam kubur. Tak sampai. Dia kena ada niat. Innamal a'malu binniyat. Dan dalam bab innamal a'malu binniyat. Jadi walaupun duit 1 sen, pecah. 1/1 sen, 1/10 sen. Mak aku, bapak aku, adik-adik aku, muqarrabin. Tu tok guru yang ajar. Saya tu dah sampaikan. Saya pun insya-Allah saya buat juga gitu. Dalam bab masyarakat dan negara, membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Maksud dia tak ada istilah mulutnya je yang jahat, hatinya baik. Tak ada istilah tu ni. Mulut kena baik, baru hati jadi baik. Mulut kena baik, baru hati jadi. Masyarakat dan negara juga boleh membentuk perpaduan dalam masyarakat kerana setiap individu mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan perbalahan dalam masyarakat. Negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minina kabunyani yashuddu ba'duhu ba'din, yang membawa maksud seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama satu bangunan yang saling memperkukuhkan antara satu sama lain. Muttafaqun alaih. Kalau dia tulis muttafaqun alaihi, hadis tu datang daripada Bukhari dengan Muslim. Muttafaqun alaihi ni dua tu. Gabungan dua tu dipanggil muttafaqun alaihi. Jadi pengajaran ayat dia bertanggungjawab menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran Islam, ajaran agama, dan tidak berpecah belah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu ini bertanggungjawab.
bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepada kamu dah. Ra'i ni sebenarnya pengembala lah. Ra'i ataupun pemerintah. Pemerintah Ra'i. Menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amar makruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. Ahli hukama dia cakap dah, manusia itu apa yang dimakan. Manusia itu apa yang dimakan. Kalau makannya itu riba, gitulah orang. Makannya haram, haramlah orang. Ini sedap juga dalam bab makan ni. Kadang-kadang bab halal haram ni di luar daripada logik manusia. Di luar daripada logik manusia. Hari tu kita cerita dah Huzaifah Al-Yaman dah. Dia ni orang Afrika, Huzaifah Al-Yaman dah. Pada satu ketika sahabat tengok dia duduk BBQ geng-geng dia dah. Kau makan apa ni? Tak. Tahu dubuk. Tahu dubuk. Kalau kita tengok National Geography tu, dia macam anjing yang bertumpuk-tumpuk. Tak. Yang selalu kacau singa harimau pun lari. Tak, duduk pula. Dia duduk tengah panggang duduk pula. Terkejut sahabat yang lain. Sahabat ni tanya, kau makan ni Rasulullah tahu tak? Bahkan tak. Tahu tu. Tak, tahu tu. Boleh makan. Ni sebab ni benda tu dia ada dekat Afrika. Benda tu ada di Afrika. Jadi kita pun kadang-kadang macam mana boleh begini? Tak. Macam seekor anjing. Jadi apabila diselidik, dia bukan jenis anjing. Dia bukan jenis anjing. Dia memiliki taring 100. Maksudnya dia tak ada taring. Lepas tu kalau dia punya perangai, dia bukannya memburu. Dia curi. Makanan yang dia bukan memburu. Macam harimau ni dia memburu. Gunakan taring dia, gunakan kuku dia. Itu jadi haram lah. Dia ni dicuri daging di situ apa ni. Rupanya hukum ini untuk kita tengok, untuk ditaati. Bukan ikut logik. Okey. Menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Kembali yang ketiga, kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan, kerana Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai panduan hidup dalam semua aspek. Allah sebut fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ila Allah war rasul. Bila kamu ni berselisih antara dua orang ni, berselisih je, faraddu ila Allah, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Seterusnya, sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam kerana tuntutan agama menepati naluri manusia. Tuntutan agama itu menepati naluri manusia. Orang cakap, Rasulullah cakap, kalau nak buat, nak masak ke apa, perlebihkan kuah. Perlebihkan kuah. Pernah juga berlaku dia. Pada masa tu ni dekat perang makanan kurang. Jadi Rasulullah ni tak makan dah 2 hari tak makan. Sahabat tahu dalam buat persiapan perang ni Rasulullah dah tak makan 2 hari. Jadi sahabat ni
Dia cuit Rasulullah, ya Rasulullah, rumah aku ni ada kambing guru seekor. Tak, aku ingat aku nak sembelih. Kau bawa lah 2-3 orang sahabat kita utama tu, tak? Kita makan lah, tak? Jadi Nabi cakap, sahabat kita ni nak buat jamuan lah. Allah, tak? Kambing dia kecil. Orang ada 300 tentera, tak? 300 tentera. Jadi Rasulullah cakap, kau masak dulu. Tak? Dia masak. Lepas tu masa nak pagi kau panggil. Tak? Jadi dah siap, masuk dalam periuk. Dia Rasulullah cakap, kau tutup periuk ni. Tak, jangan buka. Jangan. Jadi dia tutup periuk, dah masak, panggil Rasulullah. Rasulullah pun pergi tempat tu, dia tukar cikgu. Tak? Dia buka sikit je. Cikgu sorang. 300 tu dia makan. Tak, seekor kambing lah. Kalau kita ni seekor kambing, itu seorang pun ni lah. Yang terakhir, sentiasa berdoa agar kekal di dalam Islam setelah menerima hidayah. Tak? Amalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.